Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebuah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Bendito dos Santos Freitas, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Republik Demokratik Timur Leste yang mengadakan lawatan rasmi ke negara ini selama 3 hari. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Menyertai Tuan Yang Terutama semasa majlis menghadap tersebut ialah Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timur Leste ke negara Brunei Darussalam, dan Marcos dos Rias da Costa, Director General of Bilateral Affairs for Asia and Oceania. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Semasa majlis menghadap, Kebuah Dulia Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama telah mengesahkan semula hubungan mesra antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Timur Leste dengan kedua buah negara mempunyai kerjasama yang baik dalam bidang pendidikan serta pertukaran antara rakyat. Mengenai isu-isu serantau, Kebuah Dulia Maha Mulia menzahirkan sokongan negara Brunei Darussalam yang berterusan terhadap keahlian Timur Leste dalam ASEAN dan seterusnya menyambut baik kemajuan positif ke arah usaha tersebut. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhdadi Billah Ibni Kebuah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa kemarin berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Maharajan Haflut Takharuj atau Pesta Konvoi Yunisa kali ke-14. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sukacita saya merasmikan Maharajan Haflut Takharuj ke-14 Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Pameran mengetengahkan gabungan unik antara wawasan, sejarah, inovasi pelajar, penyelidikan dan semangat keusahawanan berasaskan prinsip-prinsip maqasid syariah. Qad yassarna al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sukacita saya melancarkan buku-buku terbaharu terbitan Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Alaika ya Muhammad ya 34 buah buku terbaharu diterbitkan dalam pelbagai bidang.
UNISA turut menitik beratkan pembangunan holistik termasuk di luar bilik kuliah. Juga dipamerkan usahawan alumni UNISA yang berjaya membangun perusahaan dan perniagaan. Maharajan Haflud Takharuj antara aktiviti sempena Majlis Haflud At-Takharuj UNISA yang akan diadakan pada 28 Ogos ini. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan pertandingan membaca ayat-ayat suci Al-Quran disertai oleh 7 peserta. Pertandingan pada tahun ini dikendalikan oleh Tabung Amanah Pekerja. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Awang Muhammad Hazwan Hanif bin Haji Junaidi dari Tabung Amanah Pekerja dan Dayang Akilah binti Haji Hassan dari Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik masing-masing muncul johan pertandingan. Kedutaan Diraja Thailand di negara ini melancarkan edisi pertama e-buku A Guide to Thai Food in Brunei Darussalam. Pelancarannya bersempena ulang tahun ke-40 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Thailand. Majlis berlangsung di kedutaan tersebut di Kampung Kerong. Pelancarannya disempurnakan bersama oleh Pengiran Datin Paduka Syazainah binti Pengiran Datuk Paduka Sharifuddin, Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Puan Yang Terutama Bosara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara ini. E-buku ini merupakan platform bagi mereka yang terlibat dalam perniagaan makanan Thailand, termasuk pengusaha kecil dan sederhana tempatan, untuk memperkenalkan produk mereka di samping menjadi pilihan baharu dalam pasaran tempatan. Pameran Tekstil Tradisional ASEAN mempamerkan kepelbagaian tradisi tekstil yang terdapat di Asia Tenggara, dianjurkan oleh Universiti Teknologi Brunei UTB dengan kerjasama Misi Diplomatik ASEAN di Bandar Seri Begawan. Pameran diadakan di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB, dengan tema Threads of Culture Unraveling ASEAN Textile Tales for Young Minds. Pameran menjadi peringatan mengenai kepentingan memelihara dan mempromosikan teknik tendunan tradisional. Penganjurannya antara lain bertujuan mempromosikan warisan budaya dan memupuk perpaduan serantau. Juga hadir duta-duta dan pesuruhjaya tinggi negara ASEAN dan Timur Leste. Pameran dibuka kepada orang ramai sehingga esok bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Jarawara Badudun Bersama Biskita menjadi wadah untuk Radio Televisyen Brunei RTB memberi kefahaman dan mempromosi produk dan perkhidmatannya kepada orang ramai. Ia diadakan di Institut Pendidikan Teknik Brunei IBTE, Kampus Sultan Bolkiah, Seria. Pengisiannya sesi taklimat dan soal jawab bagi memberi peluang kepada orang ramai mengongsikan pandangan serta mendapatkan penjelasan lanjut khususnya mengenai siaran dan rancangan RTB. Beberapa aktiviti sampingan juga diadakan, antaranya galeri pameran dari bahagian-bahagian RTB dan kuis. Hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan taklimat keselamatan dan kebakaran khusus bagi penduduk skim perumahan Yayasan Kampung Bolkiah A dan Kampung Bolkiah B. Taklimat berlangsung di Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Kampung Bolkiah A. Terdahulu diadakan penyerahan jaket keselamatan kepada 29 penduduk kampung yang mengikuti kursus Lifesaver 995 yang disempurnakan oleh Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Sijil disampaikan oleh Awang Syahrin bin Haji Muhammad Jawi, pemangku timbalan pengarah bomba dan penyelamat. Turut diadakan pelancaran pemasangan papan tanda di rumah-rumah yang dihuni oleh orang kurang upaya atau pesakit terlantar. Ia bertujuan memastikan tindakan sepatutnya dapat diambil sekiranya berlakunya sebarang kecemasan khususnya kebakaran. Konvensyen Konsortium Universitas Borneo KUUB 2024 yang berlangsung selama 3 hari berakhir dengan seminar sains terbuka di Universiti Teknologi Brunei UTB. Antara yang hadir, Dr. Saiful bin Haji Omar, penolong Naib Chancellor Perhubungan Luar dan Industri UTB. Seminar diisikan dengan pembentangan yang memberi fokus kepada pengenalan prinsip sains terbuka, memberikan gambaran mengenai konsep asas sains terbuka dan pandangan praktikal cara penyelidikan dengan mengamalkan amalan sains terbuka. Jabatan Penerangan menerusi Unit Hubungan Masyarakat Seksyen Komunikasi Strategik melancarkan program bermasyarakat bermaklumat selama 2 hari. Program diadakan di Dewan Imtiaz Pusat Bahagia. Peserta program antaranya terdiri daripada ahli majlis kesejahteraan orang kelainan upaya dan persatuan yang bernaung di bawahnya. Program masyarakat bermaklumat merupakan salah satu inisiatif dalam memberikan peluang kepada masyarakat untuk menimba ilmu pengetahuan dengan mengikuti sesi taklimat dan lawatan ke agensi kerajaan terpilih. Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A, ASO dan IGCSE sesi Mei, Jun 2024. Bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A, pada peringkat nasional, 14 calon memperoleh sekurang-kurangnya 3A ke atas dan 37 calon memperoleh sekurang-kurangnya 2A ke atas, manakala 75 calon memperoleh sekurang-kurangnya 1A ke atas. Pada peringkat sekolah, 3 calon memperoleh sekurang-kurangnya 3A ke atas dan 9 calon memperoleh sekurang-kurangnya 2A ke atas. Sementara itu, 12 calon memperoleh sekurang-kurangnya 1A ke atas. Dalam peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat AS pada peringkat nasional, 713 calon memperoleh sekurang-kurangnya 3AS ke atas dan 1017 calon memperoleh sekurang-kurangnya 2AS ke atas, manakala 1219 calon memperoleh sekurang-kurangnya 1AS ke atas. Pada peringkat sekolah, 708 calon memperoleh sekurang-kurangnya 3AS ke atas dan 1011 calon memperoleh sekurang-kurangnya 2AS ke atas. Sementara itu, 1210 calon memperoleh sekurang-kurangnya 1AS ke atas. Bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan IGCSE, pada peringkat nasional, 46 calon memperoleh sekurang-kurangnya 5O dan IGCSE ke atas dan 154 calon memperoleh sekurang-kurangnya 4O dan IGCSE ke atas. Pada peringkat sekolah, 45 calon memperoleh sekurang-kurangnya 5O dan IGCSE ke atas dan 150 calon memperoleh sekurang-kurangnya 4O dan IGCSE ke atas.
Para penuntut yang mengambil peperiksaan tersebut boleh mendapatkan slip keputusan mereka di sekolah masing-masing, manakala calon persendirian dikehendaki mengambil slip keputusan di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan pada waktu berjabat. Bagi calon yang berhasrat untuk menduduki peperiksaan berunai Cambridge, GCE peringkat A, ASO dan IGCSE bagi sesi Oktober-November 2024, pendaftaran late entry akan dibukakan sehingga Sabtu 31 Ogos 2024. Dua warga negara Indonesia masing-masing dijatuhi hukuman di bawah Akta Pencegahan Penyeludupan Orang Penggal 229 dan Akta Pasport Penggal 146. Hani Rahayu Suarsono, 45 tahun, dihukum penjara 3 tahun sebagai gantian bagi kegagalan membayar hukuman denda sebanyak RM6,000. Manakala Mala Fatmawati, 24 tahun, dijatuhi hukuman penjara 3 bulan sebagai gantian bagi kegagalan membayar hukuman denda RM2,500. Dapatan kesalahan dibuat hasil Ops Kabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK di Pos Kawalan Imigresen Sungai Tujuh Kuala Belait pada 17 Julai lalu. Sukan, kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada pasukan Taekwondo selamat pulang ke tanah air selepas menyertai kejohanan sukan Malaysia SUKMA ke-21. Ketibaan kontingen negara disambut oleh Pengiran Muhammad Amir Rezal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Atlet pasukan Taekwondo Muhammad Abrar bin Haji Bakar berjaya memperoleh pingat gangsa bagi acara Kyorugi Fan Weight.